Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1220 malam ini. Projek LCS jangan sesekali cuba disenyapkan. Benarkah Anwar bakal bertanding di Gombak? Kemana perginya suara syaitan itu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skandal perorehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerah kepada Boston Naval Shipyard BNS yang bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 tidak boleh disenyapkan. Walaupun UMNO Bersatu dan sekutunya PAS berharap isu skandal LCS akan senyap begitu sahaja, ada banyak perkara yang akan terus timbul kerana ia bersabit pertimbangan strategik pertahanan negara. Demikian kata Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli dalam satu kenyataan pada 28 September 2022. Bila mengulas kenyataan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang berkata bahawa kapal LCS pertama akan mula beroperasi dalam 1 atau 2 tahun dari sekarang seperti jawapannya di Dewan Negara pada 8 Ogos 2022 yang bermaksud penyerahan kapal LCS pertama dijangka dalam tahun 2023 atau 2024. Kenyataan ini bercanggah dengan tarikh penyerahan seperti yang dinyatakan Jeneral Tan Sri Effendi Buang dalam satu temu ramah pada 13 September 2022 bersempena Hari Angkatan Tentera, ujar Rafizi. Menurut Effendi, penyerahan LCS bagi kapal pertama ialah Januari 2026, kapal kedua pada September 2026, kapal ketiga Mei 2027, kapal keempat Januari 2028 dan kapal kelima dijangka pada September 2028. Ujar Rafizi, segala maklumat yang bercanggah di antara Hishamuddin dan pihak Angkatan Tentera Malaysia menimbulkan beberapa persoalan besar yang belum dijawab oleh Menteri Pertahanan itu. Berdasarkan pandangan beberapa individu yang terbabit dengan projek LCS yang disampaikan kepadanya, beliau merumuskan terdapat perkara yang wajar dibawa kepada perhatian rakyat bahawa pertama, dengan jumlah yang telah dibelanjakan melebihi RM6 bilion dari kos keseluruhan yang berjumlah RM9 bilion yang diperuntukkan berbanding kemajuan projek setakat ini, baki peruntukan adalah tidak mencukupi untuk menyiapkan kapal-kapal ini. Dan kedua, berdasarkan pengumuman Hishamuddin sebelum ini yang kos keseluruhan projek LCS akan mencecah RM11 bilion, mereka menganggarkan hanya 2 kapal LCS yang boleh disiapkan dengan jumlah itu. Justru Rafizi melontar 3 persoalan baharu yang perlu dijawab Hishamuddin. Pertama, berapakah jumlah sebenar LCS yang dibina di bawah kontrak dengan BNS yang akan disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia? Yang kedua, berapa kos keseluruhan sebenar yang akan dibelanjakan oleh kerajaan untuk menyiapkan sejumlah LCS tersebut? Dan yang ketiga, apakah jadual penyerahan sebenar kapal-kapal ini kepada Tentera Laut Diraja Malaysia? Menurut beliau, persoalan tersebut penting kerana kelewatan projek LCS sekarang meletakkan kedudukan tentera Malaysia di belakang negara-negara serantau. Kapal LCS yang sepatutnya diserahkan dalam masa 1-2 tahun ini dirancang dan dibina menggunakan teknologi sedekad lalu, bidasnya. Rafizi berpendapat adalah tidak masuk akal untuk meneruskan kontrak sedia ada dengan BNS yang menggunakan spesifikasi 10 tahun lalu pada kos yang berkali ganda, kerana itu akan terus meminggirkan keupayaan pertahanan tentera kita berbanding negara serantau. Kita sewajarnya membina keupayaan pertahanan yang setanding dengan negara serantau seperti Indonesia. Semakan menunjukkan Tentera Nasional Indonesia TNI mempunyai pelan jangka panjang memodernkan armada tentera lautnya, katanya. Bila melihat rancangan jangka panjang Indonesia di bawah program bernama Green Water Navy ini meletakkan sasaran kekuatan armada sebanyak 274 kapal terdiri daripada 110 kapal tempur, 60
96 kapal peronda dan 98 kapal bantuan menjelang 2024. Jelasnya, setakat ini TNI sudah mempunyai 12 kapal tempur pesisir di bawah kelas Klurit dan kelas Sampari. Walaupun spesifikasi adalah berbeza, kelas-kelas ini dilihat sebagai kapal tempur pesisir yang sesuai bagi perairan Indonesia. Akibat beberapa pendedahan Rafizi sebelum ini, beliau disiasat oleh pihak polis. Untuk rekod, setelah Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa siasatan tadbir urus perolehan dan keuangan kerajaan dikenali sebagai JKSTUPKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang untuk menyiasat mengenai penyelewengan, salah guna kuasa atau pembaziran keuangan negara. Justru dalam kenyataan bersolidariti terhadap Rafizi, bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Ching Tong berkata yang harus disiasat oleh polis bukannya saudara Rafizi, tetapi mereka yang melakukan jenayah rasuah. Menurut mereka, pihak berkuasa seharusnya menyiasat lebih jauh ke atas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh yang dinamakan dalam laporan pengauditan forensik tersebut. Ini kerana tegas mereka isu kebejatan dalam perolehan LCS sudah lama dalam pengetahuan SPRM. Sebenarnya SPRM menghantar wakil ke semua prosiding PAC. SPRM juga menerima semua laporan JKSTU-PKK. Semasa laporan-laporan ini dibentangkan dan laporan pengauditan forensik berkenaan projek LCS, laporan JKSTUPKK berkenaan projek LCS dan projek NGPV dibentang kepada Kementerian Pertahanan pada Ogos 2019 dan dipanjangkan kepada SPRM dengan serta-merta. Siasatan skandal LCS perlu dijalankan dengan segera dan secara telus, tegas mereka. 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS telah dibelanjakan, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan. Walaupun sepatutnya kapal pertama patut dihantar kepada TLDM pada tahun 2019. Alasan itu sahaja sudah cukup untuk melihat kewajaran kenyataan Rafizi, Muhammad dan Ching Tong bahawa persoalan peruntukan berbilion ringgit yang dibazirkan akibat penyelewengan harus menjadi tumpuan negara. Seperti Rafizi, rakyat juga menyeru supaya Hishamuddin berterus terang mengenai jumlah sebenar yang akan dibelanjakan di bawah kontrak sedia ada dengan BNS dan bila kapal sebenarnya yang akan siap dan diserahkan kepada TLDM. Justru jangan ingat dengan berdiam diri, isu besar ini akan dilupakan rakyat. Presiden Keadilan yang juga pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan bertanding di Parlimen Gombak pada pilihan raya umum ke-15. Kerusi Gombak kini disandang bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kerajaan Tebu Atap Gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Anwar yang kini sebagai Ahli Parlimen Port Dickson berkata beliau sedang mempertimbangkan beberapa kerusi lain. Sejujurnya saya belum buat keputusan lagi kawasan mana. Cuma lihat kawasan yang boleh bagi kelebihan. Gombak tak semestinya, tapi tidak tolak kemungkinan, katanya dalam sesi sembang kencang anjuran kelab wartawan KLS di Hotel Hilton baru-baru ini. Azmin didakwa sebagai dalang langkah Sheraton pada Februari 2020 bersama Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau merupakan Ketua Penerangan Perikatan Nasional setelah melompat kepada Bersatu dari Keadilan. Sebelum ini, Keadilan Tambun dilaporkan mengalu-alukan Anwar untuk bertanding di sana. Kerusi Tambun kini dipegang oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu atas tiket Pakatan Harapan menggunakan logo Keadilan. Saya perlu memilih kawasan pengkhianat. Saya perlu beri mesej bahawa pengkhianatan tidak boleh dimaafkan, tegasnya. Di manapun kerusi pengkhianat Keadilan dan Bersatu, tidak kira sama ada Anwar yang akan bertanding, sudah pasti menggerunkan. Ini kerana selain Pakatan Harapan yang akan menyerang kawasan tersebut, UMNO juga akan mempertahankan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang dimenangi parti itu pada pilihan raya umum lalu. Selain kerusi yang mereka tandingi tetapi kalah, UMNO tidak akan berkompromi terhadap mana-mana kerusi telah dimenangi dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Ketetapan ini bukan hanya oleh MKT, tetapi ia lahir daripada suara akar umbi yang mahu UMNO menjadi dominan semula selepas pilihan raya umum ke-15, kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad
Zaid Hamidi dalam kenyataan di Facebook. Selepas pilihan raya umum ke-14, ramai ahli Parlimen UMNO telah melompat ke Bersatu yang ketika itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hari ini mereka turut mendapat ghanimah setelah bersama dalam rampasan kuasa tersebut. Antara ahli Parlimen UMNO yang menyertai Bersatu dan turut memegang jawatan menteri ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Mustafa Mohamad, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Sementara itu yang menjawat sebagai timbalan menteri pula ialah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Yamani Hafiz Musa, Datuk Wira Mas Ermiyanti Samsudin, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Datuk Rasul Wahid. Ahmad Zahid berkata UMNO tidak akan menyertai gabungan politik Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 dan bertanding bersama rakan dalam Barisan Nasional iaitu MCE dan MIC. Ahli Parlimen Keadilan yang melompat pula ialah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Zuraida Kamaruddin, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Datuk Kamaruddin Jaafar, Datuk Mansur Osman, Datuk Rashid Hasnun, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, Ali Biju, Willy Monggin dan Janardhan Yassin. UMNO menuntut agar pilihan raya umum ke-15 diadakan segera pada tahun ini yang mungkin bertembung dengan musim banjir. Namun begitu, Perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Agung boleh bertindak mengikut budi bicara baginda untuk tidak memperkenankan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen. Menurut laporan, pada banjir tahun lalu, Malaysia menanggung kerosakan yang bernilai 6.5 bilion ringgit akibat bencana tersebut di Lembah Kelang dan beberapa negeri di seluruh negara. Sejumlah 54 nyawa telah pun terkorban. Justru adalah satu tindakan yang zalim mengadakan pilihan raya umum pada musim tengkujuh dengan pengetahuan wujudnya risiko kemusnahan besar dan korban yang akan ditanggung oleh rakyat. Janganlah terlalu angkuh mengira kemenangan sambil rakyat menderita kerosakan dan kehilangan harta benda serta nyawa orang yang tersayang. Apapun, jom China mendoakan rakyat turun beramai-ramai dalam suasana pilihan raya yang aman demi memilih sebuah kerajaan peduli rakyat, bukan kleptokrat. Ketika Muhammad Khalil Abdul Hadi menjawat sebagai timbalan Ketua Pemuda PAS, beliau menegaskan PAS dan UMNO tidak boleh bergabung sama sekali kerana dasar perjuangan kedua-dua parti itu sangat jauh berbeza. Ini suara-suara syaitan yang mana tidak berasaskan hujah dan fakta, tetapi semata-mata untuk memburukkan pihak-pihak tertentu. Demikian katanya dalam satu wawancara dengan pihak media di Pejabat Perhubungan PAS Terengganu, Khamis 28 Mei 2015. Kenyataan beliau masih boleh diakses dalam portal bulletinonline.net. Kini suara syaitan itu sudah diganti dengan suara ulama PAS yang lunak terhadap UMNO. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ustaz Datuk Ahmad Yahya yang juga seorang senator berkata Dewan Ulama PAS Pusat menyarankan semua pihak termasuk kalangan anggota dan pimpinan parti supaya menggenggam erat gagasan penyatuan ummah sebagai suatu pendekatan terbaik kepada kestabilan politik di negara ini. Dewan Ulama PAS Pusat kekal memberikan sokongan kepada usaha kepimpinan parti untuk bersedia berbincang dengan kedua-dua belah pihak sama ada Bersatu maupun UMNO. Langkah ini adalah sebahagian daripada teras utama ke arah merealisasikan gagasan penyatuan yang sedang kita kendong bersama. Tegasnya dalam kenyataan yang diterbitkan Harakat Daily 27 September. Menurut beliau, tanpa gabungan ini nescaya tidak bermakna penyatuan ummah yang digagaskan. Hasrat besar ini merupakan satu daripada manifestasi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam secara khususnya. Ini katanya selaras dengan apa yang diucapkan oleh Mursyidu Ampas Datuk Hashim Jassin. Justru prinsip ketaatan dalam jemaah perlu dipasakkan meskipun ketika berdepan situasi sukar mahupun senang. Sewajarnya kita terus memainkan peranan sebagai ejen penyatuan ummah yang telah menjadi medan utama PAS di lapangan siasah sejak kerosakan pemerintahan negara yang dicipta Pakatan Harapan. Tali Ikatan Kesatuan Ummah tidak sepatutnya dirungkai setelah PH rebah sebagai kerajaan. Bahkan ia perlu terus diikat kemas mendepani cabaran yang lebih mencabar, tegasnya. Sekejap, Ketua Dewan Ulama PAS ini baru keluar dari gua mana? Harga minyak masak naik, harga tepung gandum naik, harga ayam naik, inflasi makanan naik sehingga 6.9% dan nilai mata wang bagi setiap dolar Amerika merudum sehingga RM4.63. Semua ini berlaku di zaman PAS berkuasa bersama UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Sementara itu, baki komitmen hutang Wan Malaysia Development Berhad, 1MDB, iaitu legasi tinggalan bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak adalah sebanyak 32.08 bilion ringgit setakat
30 Jun lalu. Celah mana kerosakan itu dilakukan oleh Pakatan Harapan? Oleh kerana nama Pakatan Harapan cuba diburukkan dan dijadikan alasan dalam isu PAS mahu bersama UMNO, maka adalah adil dikongsikan juga pandangan daripada pemimpin parti nemesis PAS, iaitu Amanah. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata, penyatuan PAS UMNO bukan atas dasar prinsip Islam tetapi atas perebutan kuasa. Pendirian PAS yang flip-flop dalam memilih sama ada suami lama atau suami baru itu menunjukkan keadaan sebenar ketiga-tiga parti itu sedang berebut kuasa dengan menunggang sentimen Melayu Islam, tegasnya. Bertentangan dengan kenyataan, Ahmad Yahya Faiz berkata, hakikatnya gabungan tiga parti terbabit ialah bersatu, PAS dan UMNO, susulan pengkhianatan langkah Sheraton telah membentuk kerajaan yang tidak stabil. Menurut beliau, ketidakstabilan politik inilah sebenarnya yang akan berterusan selepas pilihan raya umum ke-15 seandainya mereka memperolehi majoriti. PAS yang selama ini menjadikan UMNO sebagai musuh tradisi, sekarang ini sanggup menggadaikan perjuangan asal demi mendapatkan kuasa dengan bergabung dengan UMNO. Parti yang telah dikafirkan PAS sehingga menimbulkan perpecahan dalam kalangan masyarakat kini didambakan untuk bersama, kononnya atas nama Melayu Islam, hanyalah candu politik untuk mengaburi pemikiran rakyat. Bergabung dengan parti yang korup bukanlah ditutup Islam. Bidas Faiz yang juga bekas anggota Pemuda PAS. Pandangan Faiz ini jelas menolak kenyataan Ahmad Yahya bahawa kononnya penyatuan ummah dengan UMNO itu manifestasi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menempelak PAS yang kini tidak lagi menjadikan pelaksanaan hukum hudud melalui pindaan RUU 355 yang dikatakan jambatan kepada penggabungan PAS UMNO sebelum pilihan raya umum ke-14 sebagai agenda perjuangan kedua-dua parti tersebut, sedangkan mereka menerajui kerajaan hari ini. Jika dahulu PAS bersungguh-sungguh menentang maksiat seperti judi, namun sekarang PAS sanggup bersekongkol dengan UMNO menaikkan cabutan judi khas nombor ekor dari 8 kali kepada 22. Suara anak muda PAS yang dahulu menentang keras sebarang bentuk hiburan kini berjinak-jinak membenarkan konsep besar-besaran di negeri Kelantan. Cukup mudah PAS dijinakkan UMNO dan bukan sebaliknya UMNO yang ditarbiahkan PAS, sindirnya. Tegas Faiz, hujah PAS untuk bergabung dengan UMNO atas nama Melayu Islam jauh meleset daripada perjuangan menyelamatkan kedudukan orang Melayu, katanya. Beliau turut membangkitkan mengenai UMNO yang telah memerintah negara selama 60 tahun dan menjadi punca kepada kehilangan berbilion ringgit institusi dana awam Melayu seperti tabung haji, MARA dan juga Felda. Pemimpin UMNO yang terpalit dengan skandal rasuah dan salah guna kuasa kini dihulurkan tangan persahabatan sehingga menimbulkan persepsi negatif rasuah itu halal, tempelaknya. Sedangkan dalam Islam, penggabungan perlu dibuat atas prinsip menegakkan prinsip Islam dan bukan atas premis kuasa semata-mata, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Jika tidak, sudah pasti Rasulullah SAW telah bergabung dengan Quraisy mentadbir Mekah tetapi berhijrah ke Madinah menjadi pilihan baginda, bidasnya. Faiz mengajak kita supaya kembali kepada pegangan Islam menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Justru bergabung dengan parti yang korup bukanlah dituntut Islam, sedangkan Islam menuntut umatnya berjuang menentang rasuah yang merupakan satu bentuk kezaliman, tegasnya. Mana perginya suara syaitan itu? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari moving forward, sharing a new experience.